Continue balik kita punya uh, sebelum ni kita, sebelum ni kita, sebelum ni kita dah masuk pada topik moment. Moment of couple. Moment of force sebelum ni. Kemudian kalau ikut berikutnya adalah moment of force about the specific axis. Dia adalah 3 axis lah. Maknanya macam 3D, tapi kita tak cover yang tu Kita masuk kepada seterusnya adalah moment of couple. Moment of couple, apa itu makna couple? Couple itu pasangan Maknanya moment of pasangan kepada moment. Okey. Okey, ini dia katakan moment of couple. Tengok contoh ni. Awak tengok kat sini, dia ada dua. Kalau ikut ni, ini satu. Ini satu. Ini dia bagi moment of couple. Kerana dia ada dua daya yang mempunyai arah yang berbeza. Arah satu bawah. Satu lagi arah ke atas. Arah yang berbeza. Tetapi nilai yang sama. Nilai sama mana dia ada nilai sama. Katakan ini adalah minus F. Maka kat sini adalah F. Kalau katakan sini adalah 50 Newton. Sini adalah minus 50 Newton. Arah saja yang berbeza. Itu adalah benda yang kita namakan sebagai moment of couple. Okay. Dia akan digunakan nanti masa mungkin dia akan digabungkan dengan topik yang sebelum ni yang awak belajar minggu lepas ni. Okey, apa itu? Student will able to define a couple and determine the moment of couple. Okey. Yang ni reading quiz tak apalah. Ini yang dinamakan couple Ini sekali lagi samalah macam tadi. Ini adalah F. Ini adalah juga F. Arah yang berbeza. Dia ada jarak di antara dua. Jarak ni pun sama. Dia kena ada bersudut tepat. Sama kayak ni. Ini pun sama. F dia. Ini pun F dia. Dan ada jarak di antara kedua-dua daya tadi. Okey. Ini yang dinamakan moment of couple. Contoh dia kata, a top of moment of 12 Newton meter is required to rotate the wheels. Which one of the two grip of the wheel will require less force to rotate? Mana awak tengok M sebelum ni M sama dengan F darab dengan D. Moment adalah daya darab dengan D. Mana dia kata, which are the two grip of wheel will be less force? F dia rendah. Jika F adalah rendah, maka D perlu jauh ke perlu dekat? Contohnya lah. Contoh awak ada jauh. Okey, jauh Contohnya roda kan. Semakin jauh panjang roda ataupun roda ni untuk buka contohnya contohnya tayar kan, dia ada skru kan, tayar kereta. Semakin panjang awaknya spanner, semakin rendah dia punya daya. Maksudnya semakin panjang spanner awak, lebih mudah ataupun awak gunakan daya sedikit saja untuk buka skru ni. Kalau tangan awak kat sini, contoh jarak dia adalah jarak yang pendek jadi dia memerlukan daya yang tinggi untuk memutar skru ni. Dia tu itu adalah untuk kaedah pemahaman awak lah. Okey, ini contoh semakin panjang jarak ni, maka daya yang awak perlukan untuk membuka roda ni akan menjadi lebih kurang lah, jadi kurang Okey. Okey, ini adalah ini. Ini adalah moment of couple.
Sekarang ni, sini ada daya, maka moment dia akan berpusing ke sini. Sini ada daya, moment dia akan berpusing ke sini. Okey. Dua arah yang berbeza lah. Dua arah yang putaran yang sama. Okey. A couple is defined as two parallel force with the same magnitude but opposite in direction separate by a perpendicular distance t. Okey. Dia dah dipisahkan oleh satu jarak di antara dua daya ni. Okey. The moment of the couple is defined as MO equal to FD using a scalar analysis. Ini yang dinamakan scalar analysis. Ini digunakan vector analysis ataupun menggunakan Cartesian. Tapi kita tak pakai ini. Kita tak belajar kaedah ni. Kita belajar menggunakan kaedah ini. MO equal to F darab dengan D. Okey. Benda yang samalah untuk mencari daya-daya. Tapi menggunakan dua kaedah yang berbeza. Okay. The net external effort of the couple is that the net force equal 0 and ini tak apa, ni nanti awak dah masuk baca lah, just teori saja. Okay, saya tunjukkan. Ini adalah 3D, 3D dan dia menggunakan tadi vector analysis. Ini vector. Ini adalah vector tapi kita tak cover menggunakan vector. Kita menggunakan skala. M equal to F D. Okey. Kita menggunakan kaedah skala Okey, ini tak apalah. Ini tak just. Kita go through Go through tapi kita tengok contoh yang menggunakan kaedah skala notation. Okey, ini contoh. Okey. Sekarang ni dia ada determine the resultant couple moment of the three couple acting on the plate in figure 4.30. Nah, sekarang ni awak tengok ini satu daya F. Couple dia adalah ini. Arah yang berbeza, daya yang sama. Okey. Dan jarak dia adalah ini. Ini adalah satu couple. Dan couple yang kedua adalah ini. Satu. Ini lagi. Satu. Dia dan jarak dia adalah ini Dan couple yang ketiga adalah ini. Dan ini. Dia ada 3 couple. Dan jaraknya adalah ini. Kita boleh ke kira macam sebelum ni? Macam ni contoh okey, dia kata dia nak kat mana? Determine the resultant force couple moment at the 3 contohnya lah dia nak kat sini soalan dia kat ni dekat sini. Mana sekarang ni M, katakan ini adalah MC. MC sama dengan contohnya F3 darab dengan jarak dia. Jarak ni. Jarak. Okey, jarak dia. Sini jarak dia. F3 darab dengan jarak ni lagi. Dia boleh kira macam ni, F3 D1, D3 kan. F3 2 darab dengan D3 2. Boleh. Tapi dia adalah satu kaedah yang memerlukan banyaklah panjang. Kita ada cara yang mudah jika daya yang diberi adalah couple. Maknanya arah yang berbeza. Maknanya magnitude direction berbeza, magnitude yang sama dan jarak di antara dua
daya tadi diperolehi, dan ia perlulah bersudut tepat. Okey. Ini adalah dia punya solutionnya. Nanti awak boleh tengok Solutionnya as shown, the perpendicular distance between the each pair of couple force, okay, D1 equal to 4 feet. Okay, tengok D1. Ini D1. Ini D1. Ini D2. Ini D3. Okey. Tengok macam mana dia nyatakan. Dia kata D1 4 feet, D2 3 feet, D2 3 feet dan D3 adalah 5 feet. Dan dia kata considering counterclockwise couple moment is positive. Sekarang ni dia kata counterclockwise adalah positif. Ini dia kata kita boleh juga menganggap clockwise adalah positif, bergantung kepada kita punya assumption. Seperti yang saya terangkan sebelum ni, ialah bergantung kepada kita sendiri. Kita boleh buat assumption macam mana pun, tapi result dia akan sama. Cuma sama ada result dia sama ada dia akan dapat negatif ataupun positif. Negatif ataupun positif menunjukkan arah ini. Sama ada arah kita betul ataupun salah. Ataupun berlawan arah. Bukan salah, berlawan arah. Ini yang perlu diingat. Positif atau negatif menunjukkan anggapan ataupun daya yang kita dapat mengikut apa yang kita nak ataupun berbeza dengan apa yang kita nak. Okey. Okey, tengok semula. MR sama dengan sum of M, jumlah M. MR adalah resultant. R resultant. Sebelum ni kita ada FR kan. FR adalah resultant force. MR adalah resultant moment. Okey, perlu ingat. Jika MR adalah resultant moment, R itu adalah resultant. Dan dia kata MR equal to F1D1 plus F2D2 plus F3D3. Kenapa dia begini? Dia ambil 3 ni je. Sepatutnya dia ambil ini 1, ini 1, 1, 2, 3, 4. Okey. Sepatutnya macam tu. Tapi kenapa dia ambil just 3 je? Okey, kenapa dia ambil 3 je? Dia disebabkan oleh couple tadi. Disebabkan oleh couple tadi, maka dia tak perlu ambil ke semua daya-daya yang dia beri. Okey. Dan kita tengok kenapa dia tulis negatif. Satu negatif, satu positif. Contohnya kita tengok F1D1 dan dia mengatakan lawan jam adalah positif. Okey. F1D1. Awak tengok sini. F1D1 ini. Ini adalah F1. Okey. Ini adalah juga adalah F1. Awak tengok dia katakanlah kita ambil kat sini. Dia akan berpusing macam ni. Dan yang ni akan berpusing begini. Yang ni dia akan berpusing begini. Akan pusing begini. Dan ini dia akan berpusing begini. Dan ini dia akan berpusing Jadi sekarang ni yang arrow, kepala arrow ni dia akan menuju kepada echo arrow yang lagi satu. Itu akan ke sini. Yang sini sama jelah. Dia akan pergi ke echo sini. Jadi dia akan berputar. F1 dia adalah melawan ikut jam ikut jam
Yalah, ikut jam. Ikut jam lah. F1 ikut jam. Maka dia adalah negatif. Kerana kita mengatakan lawan jam adalah positif. Ni. Maka F1 D1 adalah negatif. Kerana dia adalah mengikut jam. F2 ini. Mana F2? Ini satu juga. Ini F2. F2 macam ni. F2 dia dah melawan jam. Maka dia adalah positif. F2 adalah positif. Dan F3 adalah mengikut jam. Negatif. Itulah dia. F1 D1 tambah F2 D2 tolak F3 D3. Yang disebabkan dia oleh couple, maknanya ini just darab je dengan jarak di antara kedua-dua daya yang mempunyai magnitud yang sama dan arah berbeza. Couple tadi. Yang ini F2 akan darab dengan 3. F3 akan darab dengan 5. Maka dia punya ni macam ni lah. Maka last sekali, selepas awak gunakan darab semua, dan ini adalah dia punya jawapan dia. Dan jika jawapannya adalah negatif, mana dia adalah arah yang berbeza dengan yang ini. Okay. Dia akan ada berbeza ni. Ini adalah untuk couples of moment. Ada daya-daya yang ada mempunyai dua arah, dua direction yang berbeza, magnitude yang sama, dan ambil daya yang ada darab dengan jarak bersudut tepat di antara kedua-dua daya tersebut. Okey. Okey, kita tengok ini pula. Apa ni? Kenapa dia ada begitu? Okey, in class tutorial, the group problem. Okey, dia kata apa? Two couple X on the beam. The resultant couple is 0. Resultant couple is 0. The magnitude of the force P and F. Jadi semua kita cari P and F. Dan sekarang ni ini adalah P dan ini adalah F. Okey, sekarang ni secara automatiknya awak menyatakan kita tahu couple of ni couple adalah arah yang berbeza, magnitude yang sama. Mana ini adalah apa ni? Ini apa? Awak tak payah kalkulit. Apa ni? Siapa boleh beritahu? 500. 350. Dan ini adalah 300. 300. dan kerana dia adalah dua daya yang different direction, same magnitude. Salah Dia adalah P adalah 500 dan F adalah 300. Simple je. Ini untuk dia lah. Jika diberikan satu daya yang banyak, kalau dia minta awak cari tadi moment resultant dia, awak akan buat lah. Simple untuk ni. Apa? Ini okey, ini dia minta cari ada dua okey. Itu kawan dia kata satu ni, sorry. Ada dua soalan kat situ, saya tak nampak. The magnitude of the force P and F and the distance. Dia nak minta kita cari D. Okey. Dan dia kata the resultant couple is 0. Maknanya apa tu? Apa makna dia? Kita tengok soalan ni, kita kena faham soalan. The resultant couple is 0. Apa makna the resultant couple is 0? Okay. Dia kata plan dia, use definition of couple. Okay. Resolve the 300 Newton. That's mine. Okay. Dia punya ni. Okay. Resolve the 300 Newton force into vertical then
and horizontal. Maknanya kita resolvekan dia ke arah ni dan juga ini, dia katalah. Tapi dia sebenarnya ada banyak kaedah untuk buatnya. Apa kita tengok apa dia punya kaedah dia. Okey. Jadi sekarang ni dia kata resolve the 300 Newton force into vertical and horizontal the component. Dan tadi dia cakap kat sini resultant moment MR equal to 0. Ini adalah MR dia equal to 0. Dan dia nak cari D. Boleh tak kita buat macam ni? Macam tadi kita buat tadi MR kan sama dengan 0. Okey. 0 sama dengan 500. Katakanlah kita kata ini adalah positif. Ini adalah dia pusing ke sini positif 500 darab 5. Kemudian ini. Boleh tak kita buat F dia sekarang ni dia pusing macam mana? Itu Kenapa dah 5 kan? okey. Sorry 2. Ni 2. Ya, sorry. Terima kasih. Okey. Terima kasih. 2 ini 2. Kita tak boleh buat tadi. Kalau kita nak buat ni jarak dia D dia ada ini. Kalau kita buat guna tak alihkan daya ni. Daya dia, jarak dia adalah ini. Ini adalah D dia. Faham Kita tak boleh terus buat macam yang ni tadi. Kerana awak boleh tengok awak tengok dia punya kalau kita unjurkan dia ini adalah bersudut tepat. Ini D dia, ini jarak dia. Maka kita tak boleh buat macam tadi MR equal to F1D1 tambah F2 D2 tadi. Tapi ini kita boleh. Kerana dia ini bersudut tepat. Yang ni kita tak boleh. Kita kena pecahkan dia kepada 2. Faham Kenapa kita tak boleh terus ambil ni macam tadi? Kenapa dia perlu buat 300 sin dan 300 cos? Kenapa dia buat? Kenapa dia ada ini? Kenapa dia ada ini? Faham Kerana D dia adalah ini. D. Ini adalah D. Dan untuk pasti ini punya dan satu lagi ke arah sini. Jarak bersudut tepatnya adalah ini 0.2. Maka inilah dia 0.2. Okey, setakat ini ada masalah tentang ini saja. Contoh ni je. Ada yang kurang jelas. Tolong maklumkan sekarang. Saya boleh. Saya tak faham dengan arah putaran itu. Arah putaran Okey. Arah putaran. Okey. Sekarang ni kan. Kita nak balas dia.
dia arah ke sini. Yang saya kata tadi, ujung kepala arrow ni dia akan ke echo ni. Dia nak pergi dia ataupun kita buat pusing lah, bila kita buat pusingkan dia akan main ke situ. Faham? Dia arah dia adalah ni apa ni? Arah apa ni? Arah ikut jam. Sama juga. Ini sama juga. Dia sini. Sini kan? Ikut jam. Kalau katakan ini, kita dah alihkan arah ke situ. Satu atas, satu ke bawah. Dan arahnya adalah, ini kepala dia nak datang ke sini. Satu. Dan satu lagi dia nak datang ke sini. Okey, anak panah dia pusing ke mana ni? Anak panah ni pusing ke mana? Counterclockwise. Counterclockwise. Itu ya. Macam mana kita nak tahu dia sama ada dia counterclockwise ataupun clockwise. Okey. Kita tengok yang 500 ni dia kata minus kan? Minus. Karena dia mengatakan counterclockwise adalah positif. Tapi yang kita dapat adalah clockwise. Itu dia minus. Sama dengan ini yang 300 ke arah Y ni. 300 cos 300 cos 30. 100 cos 30 ni. Dia adalah ikut lawan jam kan? Maka dia adalah positif. Clear tak yang ni? Macam mana dia nak cari arah putaran dia? Clear. Clear okey. Ada lagi tak? Prof. Ustaz lain Ustaz. Ya, boleh. Go. Okey. Untuk yang 500 darab 2 tu hand. Itu daripada S-axis untuk ke daya yang atas tu jarak dia. Mana yang mana? Yang 500 darab 2 meter tu. Ni. Jarak dia tu means daripada S-axis untuk ke 500N ke apa? Tak. Jarak dia adalah daripada daya ni ke daya ni. Dia kerana dia adalah daya yang dia couple kerana dia adalah 500 juga ni. Okey, contohnya saya kata satu daya kat sini. Okey. Satu lagi daya dekat sini. Katakan ini adalah 300 Newton. Satu lagi pun 300 Newton. Ini dia panggil couple dan dia punya D dia sini. Katakan di sini 3 meter. Maka 300 dengan 3. Faham? Yang 0.2 ni kan? Ini yang 0.2 ni kerana kita alihkan dia 300 sin 30 ke atas kan? Lagi satu dia pun sama kan ni. Bawah ni. Maka jarak yang ni. Ini dan juga ini. Dan jarak antara kedua-dua daya ni betul tepat ni adalah 0.2 meter. Boleh clear ni? Maknanya kalau 2 meter ni adalah jarak di antara dua daya yang mempunyai arah yang berbeza, nilai force dia sama. Boleh? Boleh. Okey, ada lagi soalan? Kalau yang C dengan cos ni, kalau nak guna sin D dia tak duduk pada sudut segi empat tepat tu. Macam mana? Kita tak nak clear. Dia macam yang kita nak pakai yang MR sama dengan yang F1D1 tambah F2D2 tu, kalau D dia tu sama. Dia masalah dia duduk pada sudut segi empat tu kan, yang Prof kata tadi tu. Ya.
Kalau maksudnya D dia tu kalau tak duduk pada segi 4 tu kena pakai sin dengan cos tau. Macam mana? Okey, dia sekarang ni dia nak cari D kan? Betul? Soalan dia nak cari D. Kalau katakan dia tak cari D, dia bagi daya, dia bagi jarak sini. Katakanlah ini 1 meter. Contoh daripada 1 meter. Maka ini tak ada ni, sin cos tu tak ada. Dia akan ada 300 darab 1. Kerana sekarang ni dia nak cari D adalah pada jarak ini. Betul D adalah jarak ni. Katakanlah soalan dia kata dia nak awak mencari D juga, tapi D dia bukan D ni. Katakanlah jarak yang dia nak cari adalah, saya unjukkan lagi okey. Saya baru beli pen ni. Okey, contoh sorry. Dia orang baru pakai macam ni. Okey. Katakan dia nak D ni. Ini adalah, katakanlah ini adalah D. Maka dia punya ni, dia tak akan ada dah ni. Dia tak akan ada ni. Tak akan ada ini. Dia akan ada minus 500 darab dengan 2. Dia sekarang ni, anak panah ni tolak ke sini. Positif tambah 300 darab dengan D. Faham Mana dia D bergantung kepada apa yang kita nak. Tu yang jadi sin cos ni. Faham Boleh? Ataupun masih tak clear? Ini kita alihkan ni adalah y kerana dia nak D ni. Dia yang kita alihkan pada arah X dan Y. Kita tak boleh arah pada arah Y saja. Kerana dia berada di antara, original dia berada di antara X dan Y. Mana kita kena alihkan pada arah X dan pada arah X dan pada arah Y. Ini daya sebenarnya berada di antara paksi X dan paksi Y. Boleh? Ada yang masih tak jelas? Tuan, apa function dia tolak? Function dia tolak ni 500 ni. Yang 300 cos 30D tolak 300 sin 30 tu. Okey. Kenapa dia tolak Ya. Okey, sekarang sorry. Okey, kenapa dia tolak Kita tengok. Tuan, yang tolak tambah semua ni dia sebab formula ke sebab clockwise and clockwise? Clockwise dan counter clockwise.
Okey, awak tengok kenapa dia 500 ni tolak? Tahu tak kenapa 500 ni tolak? Yang bertanya tadi. Tak, bukan yang tu. Yang 300 kos Ni tolak kan? 300 Ni kan? tu. Ni. Ah. Okey. Sekarang ni 300 cos 30. Cos 30 dia paksi X paksi Y. Ini 30 ni. Sini. Okey. 300 saya enggak cos. Cos 30 betul. Betul tak? Sin. Hah? Betul. Mana silap? Cos kan? Sini adalah Betul. Betul. sini adalah berapa ni? 300 apa? Kos. Sin. Apa ni? Dia kalau sini dah cos, sini dia secara automatiknya akan jadi sin 30. Kalau nak buat cos boleh. Cos 60. Betul? Kalau awak nak gunakan cos, boleh. Tapi cos 60. Bukan cos 30. Betul tak? Betul. Okey, macam mana dia jadi minus 30? Okey, sekarang ni, ini satu lagi kan. Ini pun sama kan? Dia akan jadi 300 sin 30. Ini pun akan jadi. Dan kita ambil sini 30 ni. 300 sin cos. Betul lah. Okey. Mana sekarang ni sini dia berpusing kat arah ni kan. Dia nak bertemu kat sini. Betul. Betul tak? Dan ini berpusing ke arah sini. Okey. Dia pusing ni lawan jam ke ikut jam? Ikut Ikut jam. Ikut jam positif kan negatif? negatif. Pasal itulah ini negatif. Boleh faham? Yang bertanya tadi. Okey, faham. Okey, setakat ni apa lagi yang tak ni, tak clear? Prof, Ya. saya kurang faham yang cosine ni berdarab D dengan 0.2. Saya kurang faham. Yang dekat ni. Yang 0.2 300 bawah. Ni. Ha. Okey. 0.2 yang 300 sin ni tahu tak? Saya kurang faham. 300. Macam mana yang Prof tukar pi jadi sudut tepat. Ni. Kenapa jadi ni? Okey, sekarang ni ada siapa yang boleh tolong? Okey, saya lukis balik. Ini 300. Betul eh? Betul eh 300. 300 Newton. Betul. Ni saya ambil yang ni. Saya ambil yang ni. Okey, sekarang ni ini adalah paksi Y ni. Dan sudut ni adalah 30 saja. Dan ni dia punya paksi X. Betul eh? Paksi X. Dan ini adalah Y. Disebabkan dia nak cari D. D adalah jarak dia ke sini. Okey. Jarak dia adalah jarak ini ke sini. Ini D. Okey. Kita perlu menukarkan 300 ini kepada paksi Y dan paksi X. Untuk menukarkan paksi X, awak tengok teorem Pythagoras dulu. Katakan ini sudut 30. A, B, C. Okey.
Sin 30 sama dengan apa? A bagi kan? C, betul. Ya. Ya. Cos 30 sama dengan B bagi dengan C. Betul Ya. Okey, sekarang ni awak anggapkan dia teorem Pythagoras dia macam ni. Betul. Dan awak nak ini kerana awak nak daya pada paksi Y. Mana awak nak ni? Awak nak dimension ni. Katakanlah ini A. Sini B. Atau ni okey. Sini B lah Kita sama dengan tu. Sini B. Sini C. Sini adalah A. Betul Awak nak cari B. Kan? Yang mana di sini ada B. Sini ada B tak? Ya, ada. Tak ada. Sini ada B tak? Ada. 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 B sama dengan C cos 30. Betul? Ya. Betul. Itulah jadinya ini. 300 tu adalah C. Ni, C. 300. Kita nak cari P. P sama dengan C cos 30. Jika pada keadaan bawah sini pula. Kalau kita nak ambil sini, kita boleh ambil sini sebagai 60. Betul? Tapi memandangkan kita punya gunakan 30, maka 30 dia kat sini kan? Ya. Kalau awak nak ambil 60 pun boleh. Dia akan jadi C cos 60 untuk mencari apa ni? A. Faham tak? Kenapa dia dapat ni? Ini adalah matematik pada SPM dulu. Boleh tak? Kalau Boleh. nanti kalau tentang detail awak mungkin personal saya lah. Okey? Boleh ini Ya. Ini dalam ni. Ini samalah tapi ini gunakan kaedah itulah saya kata gunakan Cartesian vector. Okey, ini tak apalah, ini tak payah. Ini pun ini mungkin kalau ini menggunakan apa? Samalah ini R ini tak buat contoh lah. Ini homework. Ini untuk couple of moment contoh dia tu je, dua tu je. Tapi nanti saya akan bagi contoh-contoh lagi Saya akan masukkan menggunakan video untuk bab ni lah. Okey. Kita tengok. Sekejap Tuan, Ya. boleh tak saya nak tengok untuk jalan kiri untuk soalan nombor 3. Soalan nombor? Guide. Ni, 3 ni. 3. Ya. Betul. Ni, yang ni. Tadi kan? Soalan dia. Tengok apa? Ya. Jawapan dia. Ya tuan. Kiraan dia. Sekali dengan betul. Sekali dengan. Okey, kita tengok. Kiraan. Okey. Dia kata, tapi ni sekarang ni, yang ni awak tak belajar lagi ni. Kerana dia sini dia bagi moment. Nilai moment dia dah bagi. Ini pun adalah nilai moment yang diberi. The gear are subjected to the couple moment shown. Ini adalah couple moment. Determine the magnitude and coordinate direction angle of the resultant force.
Yang ni adalah awak tak akan cover kerana dia adalah Z, Y, X. Ini apa ni? Dia adalah 3D. Awak cuma cover 2D saja. Ini mungkin dia orang masuk je. Tapi dalam apa tu? Slide ni kita tak akan cover ni. Kerana dia adalah menjurus kepada 3 dimensi. Tahu 3D? Kita cover 2D saja. Boleh? Mana saya takkan buat ini. Kerana nanti awak akan lebih banyak masa yang awak akan ni. Kerana ini adalah 3D. Boleh? Boleh kan? Yang pertanyaan tadi? Okey, boleh. So Yeah? dalam slide ni kena buat latihan yang mana satu tu? Okey. Kalau saya nak buat lah. Kalau nanti, Mana satu kena buat. kalau nak, saya akan bagi soalan selain daripada ini. Okey, nanti saya akan masuk tekan dalam group WhatsApp. Soalan-soalan yang awak, saya suggest awak buat. Yang ni tak payah buat, yang homework ni tak payah buat. Setiap soalan topik-topik berikutnya saya akan masukkan dalam WhatsApp group. Boleh? Mungkin saya akan bagi daripada bab 2, bab 3. Boleh? Okey, ada soalan lagi tentang ni? Tak ada pun. Tak ada.